Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Jadi hari ini kita akan sambung Kita akan sambung topik 11.2 iaitu graf gerakan linear. Ada 1, 2, 3. Ada dua jenis graf yang kita akan belajar hari ini lah, iaitu graf sesaran masa dan graf laju masa. Okay, graf sesaran masa ni maksudnya sesaran lawan masa. Graf laju masa ni adalah graf laju melawan masa. Okey. Jadi dalam graf kita ada paksi X dan Y. Okey. Jadi X tu adalah yang mendatar, Y adalah yang menegak. Yang mendatar ni dia selalu dia adalah pemboleh ubah yang kita tetapkan. Maksudnya kita set siap-siap apakah nilai X. Dan nilai Y ni dia akan berubah mengikut nilai X lah. Itu adalah basic paling asas sekali untuk mana-mana graf. Okay, graf ada XY, X adalah pemboleh ubah yang ditetapkan dan Y adalah pemboleh ubah yang bergerak balas. Okey, cumanya untuk bab 11 ni kita fokus kepada hal laju. Awak akan belajar apa? Kalau graf ni berbentuk sedemikian, apakah pattern yang, apakah perubahan, apakah yang berlaku pada objek tu? Itulah. Maksudnya kita gunakan graf ni untuk kita ramalkan pun boleh juga. Untuk kita ramalkan apakah pergerakan yang akan jadi setelah habis pemboleh ubah X tu kita guna. Okay. Jadi untuk graf gerakan linear, graf kita gunakan untuk menerangkan gerakan sesuatu objek lah. Macam yang diceritakan tadi lah. Contoh kan, baru ni ada kan viral kan apa kemalangan yang lori langgar kereta sampai kereta Myvi penyek lah, apa tu pemandu Lamborghini pula kan yang langgar orang sampai terpelanting kereta terpelanting. Tu semua sebenarnya kalau kita kalau kita tak boleh terangkan secara visual, kalau kita tak boleh terangkan secara verbal, kita boleh terangkan dengan graf lah. Okey, kita boleh lakarkan graf dan kita tahu sebenarnya kereta ni mengalami pecutan pada masa keberapa. Kemudian bila dia menghentam kereta-kereta ni, apa pula yang akan terjadi? Macam tu. Apa yang berlaku pada laju dia? Adakah laju dia berkurang ataupun laju dia bertambah? Macam tu. Kita boleh dapatkan maklumat tu daripada graf gerakan linear ni sebenarnya. Okey, jadi graf gerakan linear kita gunakan untuk menyampaikan maklumat dan data tentang suatu gerakan lah. Okey, ada dua graf gerakan linear yang kita akan tengok hari ini, iaitu graf sesaran lawan masa dan graf laju lawan masa. Okey, kita tengok dulu graf sesaran lawan masa. Okey, nama pun graf sesaran lawan masa, maksudnya Y adalah sesaran, X adalah masa. Okey. Graf sesaran lawan masa kita guna untuk menunjukkan sesaran satu objek yang bergerak berubah dengan masa. Okey. Jadi di bawah ni adalah satu gerakan seorang budak lelaki. Okey, kita tengok Tengah buat apa tengah? Potong atas apa tu? Potong atas apa? Astaghfirullahaladzim. Okey, tengok graf ni Okey, ini sesaran. Okey, ini adalah sekejap cikgu kecilkan sikit. Okey, lagi clear. Okey, pada masa 0 hingga 2 saat, budak lelaki ni dah sampai pada jarak 50 meter. Okey, cara baca ni lah, cara baca graf ni. Okey, pada masa 2 saat, pelajar ni telah sampai sejarak 50 meter. Sesaran dia sudah 50 meter. Kemudian, daripada masa 2 saat hingga ke 8 saat, iaitu lebih kurang 6 saat lah, sebab 8 tolak 2, 6. Pelajar ni tidak mengalami sesaran. Maksudnya mungkin dia hanya naik, mungkin dia hanya bergerak ke atas atau ke bawah saja. Tidak ke kiri atau ke kanan, tidak ke timur atau ke barat lah. So, sampai 8 saat. Kemudian, selepas 8 saat, tiba-tiba bila kita suka, jarak sesaran dia telah capai 100 meter. Jadi, telah berlaku perubahan sesaran dalam masa 4 saat. Okey, sebab 12 tolak 8, 4.
Okey, kemudian kalau bila kita teruskan lagi, kita tengok sekarang budak ni daripada 12 hingga ke 16 saat ni, okey, 12 hingga ke 16 saat ni, dia dah patah balik. Dia dah ke bawah. Seolah-olah dia negatif lah. Jadi dia dah patah balik ke bawah. So dalam masa 4 saat, pelajar ni telah pun mengubah sasaran dia 100 meter tu. Dia dah bergerak ke arah yang bertentangan dengan arah yang dia pergi tadi. So dalam masa 4 saat ni, pelajar ni tengah mengalami sasaran negatif, maksudnya dia U-turn lah, dia patah balik dalam masa 4 saat. Itu cara baca dia punya graf sesaran lawan masa ni. Okay. Kecurunan graf sesaran, kecurunan ni, okay, itu adalah halaju. Okay, adalah halaju. Okay, ya. Jadi daripada graf ni kita dapat tahu bahawa daripada O ke A, okay, daripada O ke A, halaju budak ni adalah seragam. Sama je. Okay. Dan budak itu bergerak 50 meter daripada jarak kosong lah. Maksudnya daripada permulaan dia berdiri tu, dia telah bergerak sejauh 50 meter dalam masa 2 saat. Kemudian A ke B ni kosong kan? Bukan kosong. Seolah-olah budak tu tidak bergerak. Betul lah tu. Okay. Halaju dia adalah sifar. Okay. Dia tidak bergerak. Bukan dia tidak bergerak ke atas ke bawah. Dia tidak bergerak. Maksudnya halaju dia adalah kosong. So dia ni tidak bergerak. Jadi budak ni mungkin dia tengah duduk rehat. So dia duduk rehat dalam masa 6 saat. Macam mana cikgu tahu 6? 8 tolak 2. So budak ni rehat. Dah habis dia rehat, budak ni pun nak sambung balik perjalanan dia. Jadi dia pun teruskan perjalanan dia dari B sampai ke C yang berbaki lagi 50 meter ni dalam masa 4 saat. Halaju dia seragam juga sebab sama saja. Kecurunannya adalah sama. Okay, jadi C ke D, kecurunan halaju dia juga adalah seragam, maksudnya samanya, tetapi dia negatif. Tanpa negatif sebab dia turun ke bawah. Okay, dia ni macam cikgu cakap tadi lah, dia ni patah balik. Dia patah balik daripada tempat dia 100 meter ni, dia patah balik ke tempat dia 0 meter. Dia patah balik ke tempat tu. Okey, halaju dia negatif. Arah dia bertentangan. Macam mana cikgu tahu bertentangan dan negatif? Sebab kecurunan dia menurun ke bawah. Itulah cara baca graf sesaran melawan masa. Ya, ni kat bawah ni ada dia punya penerangan lah. Okay, jadi korang boleh tengok tau. Okay, satu lagi graf adalah graf halaju melawan masa. Okay. Graf halaju melawan masa membolehkan sesaran, halaju dan pecutan sesuatu objek bergerak boleh ditentukan. Sesaran, halaju dan pecutan. Okay, graf halaju melawan masa di bawah menunjukkan gerakan sebuah motosikal yang mula bergerak dari titik O. Okay, cuba kita tengok. Okay. Luas di bawah graf halaju masa adalah sesaran. Okay, luas. Luas ni luas tau, luas ni yang bawah ni. Okay, so kalau nak cari luas dari 0 hingga 5 saat ni, separuh daripada 8 darab 5 lah. Okay, cara nak cari luas, ini adalah matematik je lah. So, betul-betul matematik, okay, matematik saja. Okey, kecerunan graf halaju masa adalah pecutan. Okey, kalau graf tadi, sesaran masa tadi tu, kecurunan dia adalah halaju. Tapi kalau graf halaju lawan masa, kecurunan tu adalah pecutan. Beza Beza tau. Okey, jangan confuse tau. Okey, untuk graf halaju bagi masa, kecurunan tu adalah pecutan. Tapi untuk graf sesaran lawan masa, kecurunan tu adalah halaju. Okey, so daripada graf ni kita dapati bahawa kecurunan O ke A adalah seragam, bermaksud pecutannya juga adalah seragam. Okey, jadi halaju motosikal bertambah secara seragam. Daripada jarak kosong ni
Okey, dengan hal laju yang dia ada ni, dia bergerak sehingga hal laju dia 8 meter per saat ni, dalam masa 5 saat ni, dia bergerak sejauh 8 meter, maksudnya hal laju dia adalah sama saja. Okey, seragam lah, seragam, sama. Okey, keturunan A ke B adalah malar. Sifalah kosong. Nampak daripada A ke B, hal laju dia sama je 8. Okey, hal laju dia adalah sama. Jadi, disebabkan hal laju dia adalah sama, maka pecutan dia adalah kosong lah. Tak memecut. Dia relax je bawa. Hal laju dia sama je. Dia tak press pun. Dia tak tekan minyak pun. Dia relax, dia jalan je sampailah ke B. Kemudian daripada B, dia nak pergi ke C. Okey, awak tengok dia punya keturunan dia negatif. Okey, negatif. Maksudnya apa? Dia telah memperlahankan kelajuan motor dia. Mungkin depan dia ni ada roadblock. Jadi dia pun slow-slow lah. Dia pun memperlahankan dia punya dia tekan minyak tu dia slow. Kenapa dia slow? Sebab mungkin ada polis kat depan. Okay? Jadi hal laju dia berkurang. Bila hal laju dia berkurang, bermaksud pecutan dia apa? Berkurang jugalah. Dia tak memecut lah. Berlakunya pecutan. Ataupun pecutan negatif. Samalah. Okay. Again macam mana cikgu tahu dia ni pecutan ataupun pecutan negatif? Sebab cikgu tengok ni. Keturunan dia adalah negatif. Berkurang. Daripada B ke C, kalau dia memecut, kalau dia press minyak lagi kuat, sepatutnya graf ni naik lagi lah. Tapi sekarang ni graf dia ke bawah. Menggambarkan kepada kita bahawa motosikal ni sekarang memperlahankan hal laju dia. Yang betul pun. Tengok, hal laju mula-mula 8. Sampai kat C ni hal laju dia kosong. So maksudnya dia memang memperlahankan kelajuan motosikal dia. Memberi kita maksud bahawa pecutan dia juga berkurang. Okey. Kemudian daripada C ke D, awak tengok masa berubah tapi hal laju kosong. Hal laju kosong hal laju motosikal adalah sifar. Okey, maksudnya basikal pula. Motor ni tak bergerak. Okey, motosikal ni tak bergerak pada masa 15 hingga 20 saat ni, iaitu pada masa 5 saat ni motor ni dah berhenti, stop. Maksudnya kena polis tengah tanya dia soalan lah ni. Polis tengah soalan lah, cik nak pergi mana? Sekarang PKP, cik nak balik kampung tak boleh. So dalam masa 5 saat tu motosikal dia berada dalam keadaan pegun. Maksudnya motosikal dia tidak bergerak. Okey, faham Okey. Cikgu ulang sekali lagi. Kosong ke A, dia memecut. Okey, macam cikgu tu memecut sebab cikgu tengok graf ni naik. Hal laju dia adalah naik. Sampai dekat jarak A, hal laju dia telah capai 8 meter per saat. Maksudnya dalam masa 1 saat, dia bergerak 8 meter. So kalau 5 saat, dia bergerak sejauh 40 meter. Okay, dia bergerak. Daripada A ke B, bila dia dah sampai dah ke A, dia nak bergerak ke B, mungkin jalan tu jalan yang berlopak. Jadi dia kena berhati-hati lah. Jadi dia tak press minyak motor dia. So dia bergerak dalam kelajuan sama je. Okay, sampai dekat B, tengok alamak ada roadblock lah kat depan, ada sekatan jalan raya. So dia pun memperlahankan dia punya kelajuan, hal laju dia. So bila dia perlahankan hal laju dia, bermaksud pecutan dia juga menjadi negatif lah ataupun pecutan. Dan sampai kat polis kat C ni, polis pun soal siasat dia. Jadi dia kena berhentikan dia punya motor sampailah 20 saat. Kemudian mungkinlah selepas 20 saat ni polis kata okey boleh jalan lah, barulah dia mulakan balik dia punya graf. Okey. Luas adalah sesaran yang dia pergi. Luas bawah ni lah. Okey, adalah sesaran yang dia pergilah. Okey. Faham Itu adalah 2 graf yang kena faham. Sesaran lawan masa menceritakan tentang hal laju. Graf hal laju lawan masa menceritakan tentang sesaran dan pecutan. Okey, kita tengok contoh soalan. Graf di bawah menunjukkan gerakan linear sebuah kereta mainan kawalan jauh. A. Berapakah sesaran kereta mainan itu selepas 4 saat yang pertama? Okey, tengok je lah 4 saat yang pertama. So 4 saat dia pergi berapa meter? 6 meter. Okey, tengok daripada 4
naik 6. So 6 meter. Okey, berapakah laju kereta manik itu dari masa 3 saat hingga masa 5 saat? Daripada 3 hingga 5 saat, berapakah laju? Tengok dia punya kecerunan. Okey. Semasa 5, jarak dia adalah 8. Okey, semasa 5 saat, semasa 5 saat, jarak dia adalah 8 meter. Okey, semasa 3 saat, jarak dia adalah 4 meter. Jadi 8 tolak 4, 4. Itu baru laju. Itu baru sesaran. Sekarang nak tengok masa. Masa 3 hingga 5 ni berapa saat? 2 saat lah. Jadi 4 bahagi 2, 2. Maka dapatlah 2 meter per saat. Itulah laju kereta mainan adik ni. Kemudian satu lagi contoh soalan. Graf sesaran lawan masa juga. Okey. Apakah sesaran motosikal itu selepas 4 saat? Okey, 4 saat ni 4, 15. Kemudian B, berapakah laju motosikal itu dari 6 saat hingga 12 saat? Okey, 12 saat. Laju dia adalah 0. 6 saat, laju dia adalah 15. Jadi 15 bahagi berapa masa? 12 tolak 6, 6. So dapatlah negatif 2.5 saat. Tengok ni. Okey, kenapa negatif? Sebab 0 tolak 15 adalah negatif 15. Menunjukkan bahawa laju dia berkurang. Laju dia berkurang lah, sebab itulah dia ada negatif. Okey, korang tengok sekejap soalan muka surat 238 ni ya. Cikgu nak hajar. Okey, sambung. Pergerakan kita tengok graf laju lawan masa. Okey, ingat graf laju lawan masa untuk menceritakan tentang sesaran dan pecutan. Okey, ingat Okey, kita tengok soalan pertama. Pergerakan sebiji bola, okey, diwakili oleh bentuk graf di bawah. Okey, ini adalah bola. Ya. Asal makan Makan apa? Asal. Makan apa? Maggi, biarlah. Tapi budak Budak Ahad.
Okey, pertama, berapakah sesaran yang diambil oleh bola itu pada 4 saat pertama? Okey, ni 4. 4 saat pertama. Jadi berapakah sesaran dia? 4 kali 4 darab 1 lah. Kenapa? Sebab cikgu cari dia punya luas. So 4, awak andaikan ni adalah 1 segi 4. Jadi 4 adalah lebar, tinggi adalah 1. Jadi 4 darab 1, 1. 4 darab 1. 4 darab 1, 4. Jadi sesaran adalah 4 meter. Macam mana cikgu tahu meter? Sebab di sini dah tulis meter. Bising. Ada kakak French. Ada? Mana? Sekejap. Okey, kedua. Tentukan pecutan bola tersebut dari masa 8 saat hingga masa 12 saat. Okey, pecutan nampak ni 8. Dapat. 8 saat, pada masa 8 saat, dia punya halaju adalah 3 meter per saat. Okey. Pada 12 saat, dia punya halaju dia adalah kosong. Maksudnya bola tu dah sampai lah, bola tu dah jatuh. Bola tu dah selamat dah berada di bawah, dia dah tak bergerak. Pengguna dia dah stop. Okey, berapakah pecutan? Pertama, awak tengok je macam ni, confirm dia ni adalah nyah pecutan ataupun pecutan negatif. Kenapa? Sebab graf dia, keturunan dia ke bawah. Bukan ke atas lah, dia ke bawah. Membawa maksud bola ni mengalami nyah pecutan. Bola ni semakin perlahan halaju dia. Okey, macam nak kira pecutan? Pecutan adalah keturunan graf halaju lawan masa. Okey. Pada Y, pada graf Y, okey. Okey, pada graf Y ni yang menegak ni, okey. Pada masa 12 saat, graf Y adalah kosong. Okey, ni dia punya X. Semasa 8 saat, dia punya halaju adalah 3. Kosong tolak 3. Okey. Masa yang diambil, senang je lah. Daripada 8 hingga 12. So 12 tolak 8. Dapatlah 4. Jadi 3 bahagi 4 adalah 0.75. Kenapa negatif? Sebab 0 tolak 3 adalah negatif 3. Jadi dapatlah 0.75. Memberi maksud bahawa bola ni telah jatuh ke bawah, telah mengalami nyah pecutan ataupun telah memperlahankan halaju dia pada kadar 0.75 meter per saat. Per saat. Macam tu. Sebab dia negatif 2. Maksudnya bola ni dah jatuh lah. Dah. Ataupun telah pun dipegang. Mana kakak French? Sekejap nampak sikit sayang. Nampak sikit. Mana? Bawah tu tak? Okey, tengok soalan nombor 2. Graf laju masa di bawah menunjukkan pergerakan sebuah motosikal. Okey. Tentukan laju apabila masa adalah 4 saat dan masa adalah 8 saat. Okey, tengok 4. Pada 4 saat berapakah laju dia? Oh, senang sangat. 5 meter S negatif 1. Pada masa 8 saat? 8 saat? 15 meter negatif 1 S. Sekejap. Ya Allah tu kenapa adik tu? 4 saat berapa tadi saya cakap? 5 salah. 4 saat ni lah. 10. 10 meter per saat. Okey. B. Cari sesaran pada selang masa 0 saat hingga 10 saat. Okey, dia nak daripada 0 hingga 10. Jadi cikgu kata apa tadi? Luas. Sesaran untuk graf laju per masa adalah luas. Okey, jadi luas di bawah graf laju masa. Okey, luas segitiga tambah luas segi 4. Jadi luas segitiga adalah separuh daripada jarak X bahagi jarak Y. Dan luas segi 4 tepat adalah lebar darab tinggi. So daripada sini, dari sini, luas ni, luas segitiga purple pink ni tambah dengan luas segi 4 hijau ni. So kita dapatlah berapa dia punya total sesaran. Sesaran motosikal ni adalah 105 meter. Maksudnya motosikal ni telah bergerak sejauh 105 meter pada masa 12 saat. Pada masa 10 saat. Ni 10 saat
Cikgu tak boleh kata dia bergerak 105 meter pada masa 12 saat tau. Sebab soalan hanya minta sesaran sehingga 10 saat saja. Jadi motosikal ni bergerak 105 meter tu yang kita dah kira apa? Hasil tambah tadi tu. Hasil tambah luas segitiga dengan tambah luas segi empat tepat ni 105 meter ni hanyalah sampai dia 10 saat saja. Okay, inilah sesaran yang dialami oleh motosikal ni. Maksudnya motosikal ni dah menuju ke satu tempat tu pada jarak 105 meter. Arah dia tak cakap lah kat mana. Cuma kita tahulah dia mengalami sesaran. Bila dia mengalami sesaran ni bermaksud dia ada arah. Okay, sama ada kira tuan ni. Okay. Jadi ada soalan nak tanya tak? Tak ada cikgu. Tak ada. Okay, macam mana nak sambung ke nak stop? Kecutan, graviti dan jatuh bebas. Ikut cikgu lah. Kalau cikgu mau continue. Kalau pun boleh. Macam banyak pula ni. Oh, saya rasa kita stop lah. Okay, Kita cikgu. stop. You all try buat latihan sikit-sikit tu. Nanti kalau tak ni kita boleh tanya. Cikgu, ya, cikgu stop record dulu. Macam.